Rupanya ada seorang member ni, tak tahu sampai PA ke atau nama Apa dirahsiakan, benda tak ni? tahu dah kan. Okey. Dekat Apa benda? hotel tu sendiri, tak tahu rasa dia nak charge handphone. Lepas tu terus blackout satu hotel. Aku Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Apa khabar buat semua penonton YouTube Mr. AA Jalan-Jalan? Okey, untuk kali ini Mr. AA berpeluang bersama dengan seorang lagi rakan Mr. AA yang turut pergi menjelajah medan Indonesia, iaitu Jijol, yang pernah juga bersama dengan Mr. AA sebelum ini. Kalau rakan YouTuber Mr. A pernah melihat video ini, saya ada share tentang pengalaman kita pergi bercuti dekat Phnom Penh, Cambodia. Selain daripada Mr. Jijo, ada Poppy, ada Mizi kali. Kita orang berempat waktu tu. Jadi, tapi yang berbezanya kali ni, kita orang pergi bersepuluh. Yang ini kiranya trip yang paling ramai dalam sejarah setakat inilah kan. Sebenarnya Jijo ni dia kurang sihat sikit, tapi terima kasih lah sebab walaupun dia kurang sihat, dia masih lagi nak berkongsi dengan kita mengenai pengalaman dari sudut dia lah tentang pengalaman dekat medan Indonesia ni. Bagi pendapat, waktu sebelum masa kita mula-mula pergi ke Medan hari tu, apa perasaan Jijul masa tu waktu mula-mula apabila tahu yang kita pergi ke Medan ada 10 orang yang akan pergi? Perasaan masa tu macam teruja gila lah kan. Yelah first time nak pergi ramai dalam 8 orang, gila lah teruja. Trip tu yang ke Cambodia, Phnom Penh tu kan. Phnom Penh, Cambodia. Itu bertiga berempat je pun. Yang ada buat review dia tak invite orang nak bagi tu tak. Nak juga yang ni berpeluang. Yang ni dia berpeluang lagi, okey lah. So rasa macam biasalah kan, tak apa yang tak excited sampai teruja pergi. Cuma rasa risau tu lah bila ada orang Inggeris cakap the more the merrier. Jadi bila banyak lagi pendapatnya, Alhamdulillah semua okey. Alhamdulillah. Rasa apa, tapi kau dah biar aku mesti rasa je. Tapi bagi aku since yang ini merupakan percutian yang teramai, jadi agak teruja lah sikit. Satu, bagi aku lah, waktu kita mula-mula plan tu, tak sangka yang 10 orang akan pergi untuk trip ni. Sebab dah tak silap waktu kita planning tu pun agak bercakap sikit lah. And then waktu tu kalau tak silap 2012, sebab yang aku ingat 2012, tahun 2012 hujung tahun kan? Hujung tahun. So macam tak jadi last minute kan? So berapa bintang kau bagi? Bagi aku untuk trip ini ialah dalam antara 10 bintang tu mungkin 7 bintang macam Jadi not bad. 7 lah boleh. And then kita kan ramai, so satu antara cabaran trip ini ialah sebabnya ialah bilangan yang ramai. Jadi itu ialah antara cabaran yang sangat besar lah bagi aku selaku penganjur utama untuk trip percutian rakan-rakan pergi ke luar negara ni. Dengan 10 orang tu, bagi aku pengalaman inilah yang menyebabkan aku lebih bersemangat lagi untuk pergi menjelajah ke tempat lain. Terusnya and then first time apabila sampai aku dah kembali, sebenarnya background waktu kita bercakap ni ialah gambar dekat Bandar Medan. Kalau kita rakan-rakan pendengar YouTube yang sedang melihat perbualan kami dua ni, background yang di belakang ni ialah Bandar Medan. Sebenarnya Bandar Medan ni bagi Mr. AA, bandar dia sangat kebab. Waktu first time kita ingat Medan ni ialah satu bandar yang kecil macam Phnom Penh, Cambodia kan. Macam kita pergi Phnom Penh, Cambodia, bandar taklah besar sangat. Tapi bila kita sampai dekat Medan, and then nak mendarat ke Medan tu, kita dapat tengok daripada atas, daripada view dari atas. Betul. View daripada atas, kita tengok bandar dia memang besar
gila. Maksudnya pendapatan dia Besar. sangat luas dah. Itu ialah expectation. Dia salah satu tarikan Indonesia juga kan. And then so apa tempat yang menarik bagi Jul apabila nak pergi ke Medan ni? Apa tempat menarik yang boleh disuggestkan dengan rakan-rakan yang sedang mendengar YouTube ni? Menarik banyak gila banyak. Dengar lah. Pilih tempat mungkin boleh bagi cadangan. Boleh bagi cadangan tempat yang mungkin yang antara yang menjadi angan yang bagus lah untuk kau. Di samping tu mungkin untuk traveller yang akan datang yang nak pergi ke Medan, jadi panduan siapa yang nak pergi ke Medan akan datang, mungkin boleh mendengar juga suggestion daripada kau lepas ni kan. Antara tempat yang menarik yang kau rasa. Yang aku paling ingat lah, dia ada 3, 4 lah, ataupun orang kata boleh relate dengan 4. Okey, kita satu persatu sebut satu. 4 peristiwa. Satu persatu. Okay. First, yang paling aku ingat, yang paling macam orang kata, paling ingat lah, Danau Toba. Ini ialah gambar Danau Toba. Perasan tak? Ini ialah ada tengok. Oh. Gambar Danau Toba. Danau untuk kenapa yang Danau tak tahu Toba danau tu apa? Menjadi pilihan? Waktu mungkin kata tak ada kat Malaysia, ada dia danau yang tak tahu, yang tak tahu perkataan danau tu sebenarnya apa? Lake kan, tasik Toba kan. Ya. Memang besar gila, luas gila. Nak pergi tu pun kena naik ferry. Bayarannya aku tak ingat berapa, lupa lah. Tapi orang kata worth it lah, berbaloi lah kalau pergi. Ya. Walaupun perjalanannya mengambil kepulauan, kat kepulauan tu dapatlah banyak dia punya, ada macam satu kampungan, dia punya reka bentuk bangunan, rumah. Lepas tu ada jual-jual lah kalau korang nak beli untuk apa nama, souvenirs kan, beli untuk saya mara untuk kawan-kawan nak kasih jual lah. So, ada juga macam perjalanan daripada Medan nak pergi ke Danau Toba ni rasanya reward tak dengan perjalanan lebih kurang? Betul. Perjalanan dia aku rasa Kau ingat lagi tak? berapa? 4 jam kan? 4 jam pergi, 4 jam balik. Tapi Mula-mula itulah. macam mana perasaan kau? On the way tu rasa menyesal ke, ataupun rasa bila sampai tu macam mana? Mula-mula macam biasalah, kita rasa macam nak pergi satu tempat yang kita tak pernah pergi tu, rasa macam jauh, lama. Tapi lepas sampai sana, tengok view dia, rasa pengalaman naik boat, tengok dia punya view, berbaloi lah. 4 jam balik tu tak rasa, sebab aku rasa aku tidur kot, tu yang tak rasa tu. Kau sama satu kenderaan dengan OP kan, jadi orang Betul. satu trip, macam aku dengan group Mizi and the gang yang lain lah. Cuma tu ingat, kalau yang nak beli, kalau mana tahu next time nak pergi kan, beli kat Danau Toba tu harga dia lebih murah daripada yang dekat, kalau kita pergi kat market tu kan, ingat tak ada beli t-shirt lah. Betul. So kalau yang tengok ni, mana tahu nak time Danau Toba tu nak beli souvenir, beli kat sini murah. Betul, sebab kita beli kemudian ke kita beli situ ada sikit, kat Danau Besar tu ada sikit. Bila kita bezakan harga, menyesal lah pula tak beli dekat Danau Toba tu kan. Sebab dia pure kat situ buat kan, handmade. Lepas tu dah bawa ke luar tu, mesti dah ambil duit minyak ke potong. Ya betul. Dan daripada Danau Toba ada tempat lain yang kau yang kedua, aku suka dia punya lokasi kita stay kat mana. Sebab yang pilih tu strategik lah, bijak lah. Sebab setuju bodek kawan kan, dia dekat kawasan Andas tu. Actually kau sebelum tu Kenapa? sebelum tu kita tentang masjid,
actually masa kita mula-mula sampai tu macam mana perasaan? Sebenarnya kita tak plan pun mana-mana hotel kan. Kita tahu satu bandar. Oh ya, kita tak ada book. Kita tak book. Kita Backpacker betul dengan bag-bagnya macam survey satu persatu hotel macam dekat pelarian situ. Allah. Dah macam Amazing Race. harga dia berapa rupiah tu? 70 Agak murah lah. Yang pasti memang berbaloi lah antara hostel-hostel yang lain berbanding dengan hostel yang lain. Sebab tu kita pilih hostel tu waktu tu. Kat situ lah aku belajar perkataan AC. Tahu tak AC? AC tak ada AC. Kau ingat tak? Aircon. Apa dia? Yang pandai, hebat. Okay. Itulah. Lepas tu dekat depan hotel tu ada kedai kek. Apa nama kedai kek? Aku lupa lah. Tapi best gila. Memang. Kejap aku clear. This one. Tu. Majestic. Ini ialah kedai kek yang kita orang pergi hampir setiap hari kan. Bukan setiap hari. Dalam satu hari 2-3 hari kita pergi. Sebab kedai kek ni sangat murah satu. Beli dia punya and then makanan dia rasa dia memang sedap. Berbaloi. Betul. Okay. And then tepi hotel tu tadi kau ada bagi tahu tentang masjid. Macam kita orang mungkin tak berkesempatan nak masuk dalam masjid tu. Macam mana perasaan kau bila masuk masjid? Okey, sebelum tu aku tunjukkan macam mana rupa masjid ni. Rasanya ubah intonasi sikit lah ya, tontonan perempuan. Rasanya ini ialah masjid. Masjid ni dia tepi dengan hostel kita orang saja. Gambar jauh. Tak jauh daripada hostel kita orang. So memang cantik lah masjid. So macam mana perasaan dapat menunaikan solat dalam masjid tu? Untuk yang Muslim tak payah risau sebab lokasi tu strategik. Lebih kurang 200-300 meter je kan dekat. Memang bukan kurang daripada 100 meter pun. Mana gambar ni? Ada? Ni nampak tak? Masjid putih. Perasaan okey, alhamdulillah dapat rasa macam mana kan. Sebab lebih kurang betul. Tu. Dia nampak luaran memang macam nampaklah unik dia punya reka bentuk tu lain daripada masjid yang dekat Malaysia kan. Yakut jalan macam wow. Dalaman lebih kurang dia punya masjid tu macam agak lama. Tapi biasalah bersih tu dah macam dah lama kan. Tapi okey lah, selesa. Okey. Itu kenapa? Masa tu ingat nak ajak ramai-ramai. Tapi ada mereka tu dia nak pergi makan sate ke soto, bakso macam tu lah. Sebab yang payahnya percutian 10 orang ni, kita kena satu ialah kita kena menjaga hati setiap 10 orang. Dalam 10 orang tu ada plan dia masing-masing. So masing-masing ada kehendak. So kadang-kadang kita perlu menghormati juga. Mungkin ada rakan kita yang ni dia nak pergi ke sini, so kita taklah nak terlalu rigid dalam percutian ni. Sebab kita pergi bercuti kan, so kita nak have fun dengan kawan-kawan. Betul. Ada masa mungkin kita sama-sama, and then kepala sendiri. Ada masa mungkin dia nak pergi tempat lain, terpulanglah pada mereka masing-masing. Betul. Tapi macam aku sendiri macam aku dengan Jijol ni, kami tu bukannya rakan rapat sejak zaman universiti macam aku dengan OP yang aku memang kenal sejak zaman universiti. Jadi percutian inilah bagi aku antara percutian yang boleh memberi something untuk aku mengenali rakan yang mungkin kurang rapat, and then menyebabkan aku untuk lebih memahami. Jadi rapat. And then selepas tu kita
meneruskan pergi ke travel untuk pergi ke tempat yang lain kan. Dia dah jadi macam rutin, bila dah kenal dah ngam, lepas tu next plan lagi mana, next plan lagi mana. So ada lagi tempat yang paling best, yang paling aku ingat, yang bukan tempat lah, peristiwa lah kan. Okay, apa benda? Tapi tak ramai tahu tau, sebab bersepuluh tu ada yang balik awal, ada yang balik hari ke berapa hari itu kita pergi 3 hari lupa. Kita bagi 2 grup, 5 kumpulan balik awal, 5 kumpulan balik lewat. Okay. So yang balik awal lah, dia orang tak tahu. Tapi yang sorry guys, itu dia cross check. Bukan COVID. Yang dah balik awal tu tak tahu. Yang balik lambat tu yang tahu. Peristiwanya ada seorang member ni tak tahu PA ke atau nama dia rahsiakan, tak tahu dah kan. Okay. Dekat apa benda? hotel tu sendiri, tak tahu rasa dia nak charge handphone, lepas tu terus break out satu hotel. Aku macam tahu je orang tu. Tapi bagi aku tu antara peristiwa yang aku tak dapat lupakan. Terus dalam waktu malam kan, and then terus black out satu hotel. Tak dapat dia. Nasib baik tak kena tahan. Nasib baik tak terbakar tu lah. Allah sayang kau lagi yang selamatkan kan. Tapi kakak gila lah. Memang macam tak tahu ada nak sabotage hotel ke, digelap ke, ataupun tu tak tahu. Itu mungkin jadi antara pengalaman kita orang, pengalaman pula, memori kita orang apabila bercakap tentang Medan. Mesti kita orang akan ada juga bercakap tentang hotel tu. Ada orang sabotage tentang hotel tu kan. Hotel terbakar. Memang tak dapat lupa lah. Bayangkanlah waktu tu macam mana keadaan dia. Memang gelap gila. And then nasib baik pekerja hotel tu cekap, dia cepat memadamkan kebakaran tu. Kalau tak tahu dah macam mana. Habis lah. Kau jaga lah. Kan blacklist tak dapat pergi travel lagi. Okay. So banyak lah benda. Itu antara benda yang okey lah, kenangan kan. Okay. Rasanya kita dah sampai ke penghujung untuk sesi sharing mengenai percutian dekat Medan rasanya. Dah sampai penghujung dah? Alah. Ya, mungkin kita boleh sama-sama kongsikan percutian yang lain. Sebab jangan risau rakan-rakan YouTuber Mr. A, sebab Jijo pun dia ada pergi sama dengan Mr. A untuk percutian yang lain juga, dengan OP sekali. Sebab kita orang memang hampir banyak percutian yang kita orang pergi selepas daripada Medan, startingnya ialah Phnom Penh, Medan, selepas tu pergi ke tempat yang lain. Nanti kita akan share yang antara yang best macam Korea, Beijing tu kan. Yang tu memang menarik lah. Sampai nanti boleh share lah lebih lanjut. Nanti kita akan share lebih lanjut tentang tu. Tapi untuk kali ni kita lebih fokus tentang Medan, sebab kita nak memberi sedikit pengetahuan untuk backpackers. Mana tahu selepas situasi COVID ni dah okey, reda, mungkin dalam kalangan backpackers ataupun traveller dekat Malaysia ni, ataupun tak kira dekat Malaysia, siapa-siapa lah, mungkin daripada mana-mana negara yang luar sekalipun, nak pergi ke Medan, mungkin boleh dapat input benda ini. Ini ialah antara input yang berguna untuk rakan-rakan traveller. Sebab di samping tu mereka pun dapat bersedia lah apa yang berlaku dan sebagainya. Yang paling dia orang kena ingat tu charge handphone tu. Jangan sabut. Okay, last kali apa ucapan Jijo untuk rakan traveller sebelum kita menamatkan berbicara untuk kali ini? Peringatan ataupun nasihat lah untuk rakan traveller yang nak pergi ke Medan. Tak panjang kot, biasa je, cuma bawa kelengkapan. Biasa je, cuma charger hotel, charger tu dia guna 3 kaki ke 2 kaki. Itu kena ingat lah kan. Betul. Okay, ya. Sebab macam kita itu kita guna yang charger yang jenis dekat Malaysia kan. Jadi kita betul. Terpaksa bercari juga dekat sana. Kalau korang dah prepare awal, lagi jimat ada lah. Orang tu dia terpaksa patahkan ya.
Dia patahkan dia punya kaki tu. Oh, ya Allah. Ingat pandai. So tak ada Aku apa ingat kot, lagi. itulah enjoy lah tempatnya bagi seorang Muslim. Yalah, majoriti untuk agama Islam kat situ senang, makanan senang dapat, halal, Betul. tempat solat pun okey lah. Indonesia kan tak jauh beza kan, okey lah. Ya, budaya dan agama pun hampir sama. So, yang tu untuk orang Malaysia, orang Muslim kita mungkin untuk pergi travel tempat. Rasanya itu saja untuk kali ini. Saya nak ucapkan terima kasih banyak-banyak buat Jijo kerana sudi berkongsi tentang pengalaman percutian kita orang sepanjang berada dekat Medan. Okey, kita jumpa lagi untuk next perkongsian. Semoga perkongsian ini bermanfaat untuk semua. Okey, bye. Dadah. Assalamualaikum.